Psikometrik 27-318. Saya daripada kumpulan AI Kenegaraan Malaysia. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai masyarakat Melayu tradisi. Bab 2. Yang pertama, masyarakat Melayu tradisi. Kepentingan sistem masyarakat Melayu tradisi sebagai asas pembina negara bangsa. Pengenalan. Melayu bermaksud satu kelompok masyarakat yang mewarisi kumpulan manusia pertama yang wujud di negara ini. Seseorang yang menganut agama Islam, bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan adab dan budaya Melayu. Perkara 160. Masyarakat pula, sekumpulan manusia yang hidup dalam satu kelompok, saling berinteraksi dan mengamalkan nilai hidup yang sama. Tradisi, bersifat asal, lama, teradap, diamalkan sejak turun-temurun. Masyarakat tradisi pula, kelompok manusia yang hidup dalam nilai-nilai lama dan kehidupan mereka sangat terikat dengan budaya dan adab resam setempat. Masyarakat Melayu tradisi, orang Melayu yang hidup semasa zaman sebelum penjajahan. Selain itu, ciri-ciri masyarakat Melayu tradisi. Yang pertama, masyarakat merupakan individu yang hidup dalam satu kelompok manusia dan tinggal tetap dalam masyarakat dengan mempunyai peranan tertentu, seperti saling mengenali serta dapat menentukan nilai, adab dan ukuran tata susila yang perlu dipatuhi agar masyarakat yang boleh bersatu, tersusuk dan boleh berkembang. Yang kedua, kebudayaan wujud dalam satu masyarakat yang meliputi sistem sosial, organisasi sosial, sistem ekonomi, politik, agama dan kepercayaan, adat resam, sikap dan hasil-hasil teknologi yang sesuai diwarisi dan dipatuhi. Yang ketiga, anggota masyarakat perlu berkomunikasi untuk mewujudkan satu unit sosial dengan menggunakan bahasa yang saling difahami oleh masyarakat tersebut. Yang keempat, aktiviti manusia akan mewujudkan pola perlakuan dalam sistem sosial bagi memenuhi keperluan dan kehidupan masyarakat. Yang kelima, terdapat stratifikasi sosial iaitu kelas status dalam kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat corak kepimpinan dalam sesebuah masyarakat. Okey, kita tengok melalui ciri-ciri politik iaitu mempunyai 4 bahagian. Yang pertama, sistem feudal. Yang kedua, pewarisan tata. Yang ketiga, peranan pembesar. Dan yang keempat, sistem pentadbiran dan perundangan. Sistem feudal iaitu raja berkuasa mutlak, konsep daulat dan derhaka. Raja atau sultan memiliki 2 unsur utama iaitu kuasa dan wibawa, merupakan status yang paling tinggi. Pada zaman pengaruh Hindu, raja berketurunan dewa-dewa. Dan pada pengaruh Islam, raja merupakan khalifah Allah yang menjadi pelindung kepada agama Islam. Yang kedua, pewarisan tata, iaitu mengikuti sistem patrimonial, iaitu keturunan atau jurai sebelah bapa. Pewarisan ini mengikut keturunan seperti adat Temenggung yang mementingkan anak lelaki, putera sultan dan juga adik lelaki. Yang ketiga, peranan pembesar, iaitu membantu sultan atau raja menguruskan pentadbiran atau adat istiadat. Pelantikan pembesar ini mempunyai 5 bahagian. Yang pertama, sistem 4 lipatan seperti bendahara, pengulu bendahari, temenggung dan laksmana. Yang kedua, pembesar 8. Yang ketiga, pembesar 16. Dan yang keempat, pembesar 32. Manakala yang kelima, pembesar 64 lapis. Yang keempat, sistem pentadbiran dan perundangan yang mempunyai 3 bahagian seperti hukum kanun Melaka. Dokumen bertulis meliputi semua keadaan kemasyarakatan. Yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka merangkumi peraturan pelayaran dan tugas bidang kuasa pegawai pelayaran. Yang ketiga, adat seperti Temenggung dan Perpatih. Seperti yang saya terangkan tadi, adat mempunyai 2 bahagian iaitu adat Temenggung dan adat Perpatih. Adat Temenggung ini berkembang ke seluruh negeri Melayu kecuali Negeri Sembilan. Sistem adat yang berbentuk dari atas ke bawah iaitu perintah kepada yang diperintah. Bertujuan untuk menghukum sebagai pengejaran dan iktibar kepada masyarakat yang ingkar dengan adat Temenggung ini. Adat ini mengutamakan kaum wanita.
Manakala adat berpatih diamalkan di Negeri Sembilan dan beberapa negeri seperti Melaka dan juga Perak. Adat ini mementingkan prinsip demokrasi dan bermuafakat, bertujuan mendidik hierarki kepimpinan seperti Yang Tuan Besar, undang-undang, lembaga dan sebagainya. Seterusnya, ciri-ciri ekonomi. Masyarakat Melayu tradisi mengamalkan sistem ekonomi sara diri dan menjalankan perdagangan dengan menggunakan sistem barter. Golongan rakyat mengerjakan tanah-tanah kepunyaan para pembesar. Hubungan mereka adalah berbentuk patron-client. Selain itu, sistem kerah juga digunakan bagi memastikan pihak rakyat mengejarkan tanah-tanah pihak berkuasa. Aktiviti perdagangan marin dan profesional telah wujud di kalangan kerajaan-kerajaan berupaya negara kota yang terletak di pinggir laut seperti Melaka, Kerajaan Johor Riau, Perlak, Pasai dan lain-lain. Penduduk tempatan dan jajahan takluk merupakan pembekal kepada bahan-bahan perdagangan seperti bahan-bahan hutan iaitu aromatic wood, resin dan rotan serta bahan galian yang lain. Ciri-ciri sosial iaitu hierarki sosial politik yang jelas seperti raja, pembesar, rakyat dan juga hamba. Setiap hierarki digambarkan oleh cara dan pengalaman hidup yang khusus. Raja mempunyai pantang larang tertentu yang merupakan lambang status. Sistem sosial yang wujud adalah rigid. Adat resam menjadi alat kawalan sosial yang sangat berkesan. Dua adat yang diamalkan oleh masyarakat Melayu iaitu adat Temenggung dan adat Berpatih. Nilai-nilai masyarakat digambarkan dengan jelas melalui pantun-pantun Melayu, bidalan dan peribahasa yang digunakan seharian. Kepentingan ciri-ciri masyarakat Melayu tradisi terbahagi kepada dua iaitu perlembagaan dan pembentukan dasar kebudayaan kebangsaan berteraskan kepada kebudayaan Melayu dan juga Nusantara. Perlembagaan iaitu raja berperlembagaan, kedudukan orang Melayu sebagai bumi putera dan hak istimewa orang Melayu. Agama Islam merupakan agama rasmi, bahasa Melayu juga merupakan bahasa rasmi. Yang kedua, pembentukan dasar kebudayaan iaitu menjadikan identiti bangsa dan negara, menetapkan satu rupa bangsa Malaysia yang mempunyai satu cara hidup yang seragam dan tidak lari dari nilai-nilai budaya serta adat setempat yang diterima oleh semua pihak. Seperti kita tengok, gambar ini merupakan ciri-ciri masyarakat Melayu tradisi, iaitu mempunyai sikap yang sopan, hormat menghormati, sayang menyayangi, mementingkan prinsip hidup seperti berpegang kepada kebenaran serta janji dan mempunyai harga diri. Kesimpulan bagi masyarakat Melayu tradisi adalah kepentingan masyarakat Melayu dalam proses pembentukan negara ini adalah suatu hakikat yang tidak dapat dinafikan lagi. Ketamadunan dalam sistem yang meliputi aspek politik, ekonomi dan sosial menjadi asas penting kepada proses pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dan Malaysia. Keunggulan tamadun dan kekukuhan sistem masyarakat Melayu tradisi menjadi nilai kepada hak ketuanan Melayu di negara hari ini. Sebelum mengakhiri video tutorial saya telah sediakan sedikit video mengenai perkongsian dari Luqman Nur Hakim jenis adat masyarakat Melayu iaitu adat istiadat dan juga adat resam. Istiadat, inilah adat istiadat inilah yang kita masukkan adat perkahwinan, adat bekerja, adat naik tabal dan sebagainya. Itulah adat-adat yang dilakukan oleh masyarakat dan adat setiap istiadat di setiap tempat berbeza-beza. Dia adalah mengikut pertama dari segi kawasan di sekitar itu, bagaimana masyarakat berinteraksi dan bagaimana alam sekeliling. Jadi adat istiadat itu yang membezakan kita sebagai manusia. Dan yang akhir sekali adalah adat resam. Adat resam ni adalah yang boleh berubah-ubah ataupun secara popular ni kita memanggil sebagai budaya popular. Macam contoh pada zaman awal 40-an atau 50-an,
adat dia adalah orang memakai baju kemeja, sebuah yengki dan sebagainya. Tetapi bila masuk tahun 80-an, orang dah bela rambut panjang macam rock-rock sikit. Itu adalah adat resam pada zaman tu. Dan sekarang orang mungkin akan ikut cara-cara Korea, ala-ala Korea. Zaman dulu orang yang kulit-kulit putih ni orang panggil pondan. Tapi sekarang orang kata handsome. Jadi itu berubah adat resam. Jadi perkara itu sering berlaku dan berubah-ubah. Jadi bila kita sebut pasal adat, janganlah kita peningkan kepala, janganlah kita terus menuduh kata adat ni tak betul, adat ni tak betul. Jadi kita kena kategorikan dulu adat mana yang kita nak bawa. Sekian, terima kasih daripada saya. Harap apa yang diajar dapat memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum. Bye.